Bersama saya, Suryani Baharudin, berita MyDF News, edisi Mei 2021. Berita MyDF News, edisi Januari 2021. Share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan memastikan rantaian bekalan makanan dan sekuriti makanan negara tidak terganggu sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri MAFI berkata sektor pertanian dan industri makanan akan terus diletakkan sebagai satu perkhidmatan perlu essential service dan dibenarkan beroperasi sepanjang masa mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Usaha ini bertujuan memastikan kelangsungan bekalan makanan dan MAFI juga mengambil pelbagai langkah dan usaha bagi terus memastikan bekalan makanan negara kekal terjamin dalam apa jua keadaan. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi turut mengingatkan petani, nelayan dan peternak serta pengusaha industri agro makanan secara keseluruhannya supaya sentiasa mematuhi SOP dan menjaga keselamatan diri sepanjang masa. Perkhidmatan Bilik Gerakan Krisis Management Center CMC juga dibuka semula selaras dengan pelaksanaan PKP 3.0 yang berfungsi sebagai pusat utama penerimaan panggilan, pusat amaran awal, Centralized Command Center dan pusat pelaporan situasi harian untuk mendapatkan maklumat terkini setiap sektor dan industri. Pihak MAFI akan memastikan kebajikan barisan hadapan sektor agro makanan diberi keutamaan. 17 Mei 2021, 5 nelayan menangkap ikan melebihi masa yang ditetapkan telah ditahan bersama sebuah bot di pantai Tanjung Resang, Mersing, Johor. Dalam kejadian jam 1.30 pagi, bot nelayan tempatan ditahan ketika berada di kedudukan kira-kira 18 km dari pantai berkenaan. Pengarah Perikanan Negeri Johor, Puan Nur Aisyah Hashim berkata, seorang tekong dan 4 awak-awak warga tempatan yang ditahan masing-masing berusia 31 hingga 57 tahun. Tangkapan dilakukan ketika rondaan rutin pemantauan vesel Pantai Timur yang dijalankan di perairan Johor Timur oleh Cawangan Taman Laut dan Pengurusan Sumber Jabatan Perikanan Negeri Johor. Hasil siasatan turut disita vesel penangkapan ikan Zon B dan hasil tangkapan seperti sotong dan selar kuning. Ia adalah satu kesalahan kerana tempoh masa menangkap ikan bagi vesel B adalah pada pukul 7 pagi hingga 7 malam. Vesel tersebut turut ditahan bersama peralatan menangkap ikan yang mana kes akan disiasat di bawah Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Jabatan Perikanan Malaysia melihat ikan hiasan berpotensi untuk dikembangkan kepada skala komersial yang lebih besar bagi pasaran tempatan dan sekaligus memperkukuhkan lagi kedudukan Malaysia di pasaran antarabangsa. Yang berusaha Ketua Pengarah Perikanan Encik Ahmad Tarmizi bin Ramli berkata, Malaysia juga merupakan antara negara utama pengeksport ikan hiasan dunia. Selain Malaysia, negara China, Singapura, Amerika Syarikat, Jepun dan Iran juga merupakan antara pasaran utama ekspor ikan hiasan. Menurutnya, peternakan ikan hiasan di Malaysia telah lama menjadi satu industri yang menyumbang kepada ekspor negara. Peternakan ikan hiasan bertumpu di Johor dan Perak dengan ternakan utama dari spesies seperti arowana, koi dan emas. Turut diternak adalah spesies ikan tropika seperti gaurami, bab, moli, gapi, beta dan sebagainya. Namun begitu, negeri lain juga menyumbang kepada pengeluaran ikan hiasan Malaysia. Untuk makluman, nilai pengeluaran ikan hiasan di Semenanjung bagi tahun 2019 adalah lebih kurang 286 juta ekor, manakala bagi tahun 2020 adalah lebih kurang 227 juta ekor benih ikan hiasan. Program basmi COT atau COTS Starfish Crown of Thorns telah diadakan di perairan Blue Ring Reef pada 20 dan 21 Mei 2021. Program tersebut telah dilaksanakan di Lahad Datu kerjasama antara Jabatan Perikanan Sabah, Borneo Marine Culture Sdn Bhd, Sea Master Conservation dan Dive Sdn Bhd, Little Dolphin Tour Holiday serta Reef Check Malaysia.
Sebanyak 915 COT telah dimusnahkan kerana kesan COTS yang lebih kerap boleh mengakibatkan kerosakan besar pada terumbu yang mana memakan tisu karang lebih cepat daripada karang yang dapat tumbuh. COT adalah spesies corallivore yang semula jadi iaitu memakan polip karang pada terumbu karang. Kerosakan dari COTS secara tidak langsung boleh menjejaskan populasi ikan yang bergantung kepada terumbu karang untuk habitat. Sebelum saya akhiri laporan ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, Jabatan akan terus menyusun strategi dalam pengurusan sumber perikanan secara mampan. Sekian saja dari saya, Suryani Baharudin. Assalamualaikum dan salam hormat.